Mati bila-bila je ni risau ke. Okey, suara saya dengar tak? Okey, paling penting boleh nampak slide dekat depan ya, InsyaAllah. Okey, kita janji 8.30, so kita mulalah 8.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat yang Allah beri kepada kita, hidayah dalam bentuk bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kekuatan dan daya yang Allah kurniakan kepada kita sehingga kita berjaya sampai ke majlis ilmu ini, sama ada yang datang secara langsung ataupun kepada yang melihat secara live di FBTC. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah kerana kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari surah yang baru, yang mana kita telah tamat surah Yasin selama 9 pertemuan, dan kita mulakan dengan tajuk yang baru iaitu tadabbur surah Al-Mulk. Semoga pertemuan kita pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nak tadabbur ni, kita mesti mempunyai satu niat yang kuat, ikhlas kepada Allah, dan moga-moga Allah campakkan rasa iman kita ke dalam hati sanubari kita dengan kita melampaukan dada-dada kita untuk kita dalam tempoh kita belajar, kita menyebut tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga setelah selesai habisnya pertemuan kita pada malam ini, Allah menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Selain itu juga menambahkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting ada perubahan pada diri kita di dalam kita beribadat kepada Allah. Semoga ayat-ayat Al-Quran ini dapat membentuk karakter kita menjadi hamba yang daripada menjadi mukmin kepada peringkat menjadi muhsin. Moga-moga Allah bantu kita. Jadi kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat dulu tajuk untuk hari ini. Saya lebih banyak kepada pengenalan, latar belakang. Kita berkenal-kenal dulu dengan surah Al-Mulk. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Kalau dah cinta, alhamdulillah. Sebab nak tadabbur Quran ni, dia kena ada cinta kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan saya yakin yang datang pada hari ini dan yang tengok secara langsung, semua dah biasa dengar dah surah Al-Mulk ni sebenarnya. Tetapi kita ulang-mengulang ni bagus untuk pembelajaran kita. Kalau ada kesempatan nanti dengan izin Allah, kita akan masuk ayat yang pertama. Tapi hari ini lebih banyak kepada berkenalan dulu dengan surah Al-Mulk ni. Baik, surah Al-Mulk namanya yang masyhur adalah Al-Mulk, kan? Al-Mulku. Al-Mulku. Kalau tengok Quran, terjemahan biasanya ada diterjemah pemerintahan, kadang diterjemah kerajaan. Sama je maksud dia. Al-Mulku. Ini nama yang biasa. Sebentar lagi saya akan sebutkan antara nama-nama dia yang lain. Para ulama Quran, para ulama tafsir, dalam hadis-hadis Nabi dan sebagainya, nama dia sebut apa lagi selain daripada Al-Mulk. Tetapi yang masyhur dia adalah Al-Mulk. Al-Mulk boleh disebut sebagai kuasa pemerintahan ataupun
kerajaan. Ada sedikit nota tambahan saya masukkan, tidak seperti yang ada dalam Telegram. Saya tambah lagi beberapa nota dalam slide ni. Okey, kalau kita buka Al-Quran, kita cari perkataan alif, lam, mim, lam, kaf ataupun mim, lam, kaf, mulku, al-mulku ada disebut sebanyak 20 kali. Tapi kalau huruf mim, lam, kaf tu banyaklah. Tetapi untuk al-mulku saja diulang oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali pada 15 surah di dalam Al-Quranul Karim. Yang ni pengenalan umum. Jadi kalau buka Quran nak belajar tentang perkataan Al-Mulk ni, memang ada satu surah namanya surah Al-Mulk. Tetapi dalam surah-surah lain ada juga Allah sebut tentang Al-Mulku, 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 Al-Mulku. Ada berapa kali disebut dalam Al-Quran? Sebanyak 20 kali pada 15 surah di dalam Al-Quran. Contohnya kalau buka surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 247 tu ada 2 kali Allah sebut perkataan Al-Mulku. Dalam ayat nombor 251 ada, Al-Baqarah ayat 258 ada, Ali Imran ada 3 kali pada ayat nombor 26. Kalau saya sebut 3 ni bermakna dalam ayat ini ada 2 kali perkataan Al-Mulku. Kalau surah Al-Imran pada ayat nombor 26 ada 3 kali perkataan Al-Mulku. Sehinggalah kepada surah Furqan disebutkan 2 kali pada ayat nombor 2 dan 26. Dan surah yang kita hendak tadabbur ini, pada surah yang terakhir, perkataan Al-Mulku dengan nama Al-Mulk tu sendiri pada nama surah lagi, iaitu pada ayat yang pertama kita akan jumpa nanti. Jadi 15 surah ini adalah surah yang ada menyebut tentang kalimah Al-Mulku. Daripada 15 surah ini ada berapa surah diulang berkali-kali, jadi semua sekali adalah 20 patah perkataan Al-Mulku. Al-Mulku ini, sebelum saya masuk kepada Al-Mulk yang kita nak belajar ni, perkataan Al-Mulki ini pemerintahan, betul? Kerajaan. Tetapi kalau dibaca pada 20 tempat itu, pada 15 surah ni, Al-Mulku ni dia gunakan untuk dua tempat. Satu, pemerintahan yang dinisbahkan kepada Allah. Satu lagi, pemerintahan yang dinisbahkan kepada selain daripada Allah. Okey, jelas tak? Sampai saya sebut ni tuan dapat tangkap tak? Okey, maksud dia dalam Quran perkataan Al-Mulku ada 20 kali pada 15 surah. Jelas? Tetapi penggunaan perkataan Al-Mulku, iaitu pemerintahan kerajaan ni, bukan semua merujuk kepada Allah. Tetapi perkataan Al-Mulku juga di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran merujukkan pemerintahan itu diperintah oleh siapa. Contohnya kisah Talut dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 247 ni. Kisah Talut, rasa cuma kenal kot, tahu kan kisah Talut lawan Jalut. Talut lawan Jalut. Allah ada menggunakan perkataan Al-Mulku dan Bil-Mulki. Tapi mulku kat sini, pemerintahan kat sini dikaitkan dengan Talut. Okey? Ini pengenalan umum. Kemudian begitu juga dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam pada ayat nombor 101. Kan waktu dia dah hujung dah. Ini ayat yang terakhir. Dan kalau buka surah Yusuf ni, ayat yang terakhir sekali cerita pasal dia 101 tu, dia berdoa kepada Allah tapi dia memuji Tuhan. Dia kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki. Betul tak? Mulk. Tetapi mulk kat sini merujuk kepada kekuasaan yang Allah beri kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Okey, silakan puan. Okey. Okey. Boleh sambung? Janganlah serius sangat, risau saya. Saya pun jadi serius juga ni. Okey, tak apa. Pasal kita belajar Al-Mulku kan, so dia punya excited dia tu macam wah, kena pemerintahan kan. Okey, dapat tak maklumat dia? Okey. Dalam Quran
Al-Mulku disebut sebanyak 20 kali pada 15 surah. Tidak semua perkataan Al-Mulku itu merujuk kepada pemerintahan Allah. Dia juga kadang-kadang dinisbahkan kepada pemerintahan yang dikaitkan dengan manusia. Contohnya, pemerintahan dikaitkan dengan Talut, pemerintahan yang dipegang oleh Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ibrahim. Okey. Namun hujungnya sekali sebenar-benarnya, siapa yang bagi Nabi Allah Yusuf tu mendapat pemerintahan di Mesir? Jawapannya adalah Allah. Siapa yang memberikan kuasa pemerintahan kepada Talut? Jawapannya adalah Allah. Jadi nak tahu pemerintahan Allah yang paling sempurna, yang banyak disebutkan, surah Al-Mulk itulah. Okey. Sebab itu kalau dalam satu kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran oleh Al-Ghari Al-Asfahani, kalau kita baca, dia kata perkataan Al-Mulk ni banyak makna dia, tapi pada hakikat ia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dah dapat maklumat ni, kita terus pergi kepada pengenalan surah Al-Mulk dari sudut nombor surah dan sebagainya. Okey. Nombor surah Al-Mulk, surah yang ke-67. 67. Tak apa, Dik. Janji yakin. Okey, tak apa. Surah sebelum surah Al-Mulk adalah surah At-Tahrim. Selepas surah Al-Mulk adalah surah Al-Qalam. Bermakna surah Al-Mulk diapit dengan surah apa? Antara surah At-Tahrim dengan surah Al-Qalam. Kenapa dia duduk tengah-tengah? Ni kena belajarlah munasabah surah dengan surah. Dari sudut bilangan ayat, surah Al-Mulk mengandungi 30 ayat. Dalam Quran surah Al-Mulk saja ke 30 ayat, ke ada surah lain 30 ayat? Cetekal. Ada tak dalam surah lain dalam Quran dia 30 ayat? Antaranya surah As-Sajadah pun 30 ayat. Dan surah tu juga Nabi baca ketika tidur As-Sajadah. Okay, dia pun 30 ayat. Al-Fajr pun 30 ayat. Tetapi dekat sini adalah suratul Mulk. Dari sudut sejarah penurunan surah Al-Mulk ini, kalau mengikut Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dia kata dia diturunkan pada turutan nombor 76. Turunnya surah Al-Mulk ni, dia diturunkan, kata Syekh Quraisy Shihab, turun selepas surah Al-Mu'minun, dan dia turun sebelum surah Al-Haqqah. Maknanya Al-Haqqah turun selepas surah Al-Mulk. Sebelum turun surah Al-Mulk, surah Al-Mu'minun turun dulu. Ini turun ya, bukan surah susunan dalam Quran tu. Tapi tak apa, pelan-pelan. Okey, maknanya surah Al-Mu'minun turun dulu kepada Nabi. Lepas tu baru turun surah Al-Mu'minun turun selepas dia. Sebelum tu Al-Haqqah. Okey. Dalam mushaf Quran, kalau buka Quran, surah Al-Mulk duduk muka surat 562. Betul ke? Tak buka lagi, betul? Oh, hafal semua ni ya. Alhamdulillah. Okey, surah Al-Mulk ada berapa muka surat? Jumlah muka suratnya ada 2,5. 2 ke 2,5? 2,5. Okey, kenapa kalau nak belajar Quran, kenapa sebut muka surat? Yang pertama untuk menutup muka buku lah. Kenapa sebut muka surat? Kenapa sebut muka surat? Sebab kalau nak khatam Quran, kena biasa dengan nombor muka surat. Sebab kalau hari ni baru baca 2 muka surat, bermakna dah baca berapa juzuk? Kalaulah sampai maghrib tadi ni dah selesai baca 20 muka surat, bermakna dah baca berapa juzuk? 1 juzuk. Sebab tu biasakan dengan muka surat. Tanya kawan, hari ni kau dah baca berapa muka surat Quran? Kawan cakap ceteka. Kan? Jadi kalau Al-Mulk dah baca 2 muka
Muka surat malam ni. Tambah lagi berapa kalau nak banyak, kalau nak khatam Quran sebulan mesti membaca 20 muka surat. Tanya kawan tu, berapa muka surat kau dah baca? Tanya dia. Kenapa tanya muka surat? Kerana mudah nak khatam Quran. Okey. Kemudian kita bincang pula dari sudut juzuk. Surah Al-Mulk duduk pada juzuk nombor 29. Okey, siapa yang ikut sinopsis 30 juzuk masa bulan Ramadan dulu, saya punya slot juzuk 28, 29 dan 30. Nanti tengok balik, ulang balik. Okey, spesialnya surah Al-Mulk ni, dia adalah surah yang pertama duduk pada juzuk nombor 29. Maknanya surah Al-Mulk juzuk nombor 29. Tapi surah yang pertama, surah yang membentuk juzuk 29 adalah surah Al-Mulk. Okey, ingat tak ada berapa surahkah yang membentuk juzuk 29? Iyalah, ini baru bulan berapa? Mungkin kita mungkin juzuk 10 baru kan? Okey, saya ulang balik. Juzuk surah yang membentuk juzuk 29 ni ada banyak lah. Lebih kurang ada 11 surah. Antaranya adalah Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Inthan dan juga Al-Mursalat. Okey. Jadi dekat sini surah Al-Mulk surah yang pertama pada juzuk nombor 29. Okey, dah? Boleh kita teruskan untuk bincang secara lanjut surah Al-Mulk ni? Okey. Istimewanya juga surah Al-Mulk dan surah-surah yang lain membentuk juzuk 29. Sebenarnya kata Syekh Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kalau dekat bawah ni rujukan dia. Kenyataan ni saya ambil rujukannya di bawah. Okey. Dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan keseluruhan surah yang terdapat dalam juzuk 29 adalah surah Makkiyah. Kalau juzuk 28 surah Madaniyah. Semua surah juzuk 28 Madaniyah. Masuk juzuk ke 29 Makkiyah. Juzuk 30 Makkiyah. Juzuk 31 Bangiyah. Tak ada. Tak ada. Juzuk 30 je. Okey. Jika kita teliti juzuk 29 ni, biasa belajar tentang tema tak? Tema ataupun tajuk pokok pada surah-surah ni. Tuan-tuan kalau nak tadabbur Quran ya, khatamkan yang tajuk pokok tu. Tajuk pokok tu macam surah ni dia ada satu tajuk pokok dia. Kita panggil tema dia. Okey, tak apa. Dalam kitab Khawatil Al-Quraniyah oleh Amr Khalid, dia kata juzuk 29 ni termasuklah surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk surah yang pertama, termasuk surah-surah lain juzuk 29 ni, dia punya tema besar dia adalah cerita tentang dakwah. Dakwah. Kewajipan berdakwah. Okey, selesai. Faham? Tema surah 29. Tapi Al-Mulk ni pula dia spesifik terus. Dakwah dalam apa? Menyuruh manusia kepada menyembah Allah. Sebab itu dalam surah Al-Mulk dia akan membawa kita sampai 30 ayat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' wa sifat. Maknanya sepatutnya apabila baca surah Al-Mulk 30 ayat tu, sebenarnya dia boleh memantapkan iman kita kepada Allah. Sebab tema dalam surah Al-Mulk ni adalah tema ni juga ada kaitan tentang menyuruh manusia supaya berdakwah kepada Allah. Ini adalah tema juzuk 29. Dah dapat dah dia punya tema-temanya? Okey. Namun jika dilihat secara khusus, surah Al-Mulk ni dalam buku Tadabbur Al-Quran karangan Syekh Adil Muhammad Khalil, dia mengatakan perkara pokok dalam surah Al-Mulk adalah menceritakan tentang kuasa pemerintahan. Kerajaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaysia siapa yang punya? Sepatutnya kalau baca surah Al-Mulk, pemerintah baca surah Al-Mulk, dia akan tahu yang mempunyai kuasa sebenarnya pemerintahan adalah Allah.
Maka surah Al-Mulk ni nanti pada penghujungnya, pada ayat pertama sampai 30, dia akan membawa berkisahkan kepada tentang pemerintahan kerajaan itu sebenarnya ia berada di tangan Allah semata-mata. Okey, faham dulu tema, nanti senang nak pergi ayat nombor 1, ayat nombor 2 sampai ayat nombor 30. Okey, saya ulang balik. Surah Al-Mulk duduk pada juzuk nombor berapa? 29. Surah yang pertama. Juzuk 29 ni, kata Abdul Khalid dalam buku Khawatir Quraniyah, dia kata juzuk 29 ni tema semuanya cerita tentang dakwah, kewajipan berdakwah. Tetapi Al-Mulk dia membawa misi utama. Kalau kau nak dakwah mengajak kepada siapa? Nak berdakwah mesti dakwah orang supaya menyembah Allah, ingat kekuasaan Allah. Maka Al-Mulk duduk surah nombor 1. Baru pergi surah yang berikutnya sampailah surah yang terakhir. Kemudian lanjutkan bicaranya dalam surah Al-Mulk. Sebenar-benarnya juga Allah sebenarnya menunjukkan tentang dia berkuasa. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan ya, apa bukti Allah berkuasa? Apa bukti Allah berkuasa? Sebutkan saya satu bukti Allah berkuasa. Allah menciptakan alam. Lagi? Suara banyak tak dengar tu juga kuasa Allah ya. Okey. Tak apa. Okey. Kalau orang tanya, ibu, apa bukti Allah berkuasa, bu? Kita pun kata, nak. Kalau kau nak tahu Allah tu berkuasa apa, nak? Kau bacalah surah Al-Mulk. Sebab dalam surah Al-Mulk kau akan jumpa Allah menceritakan diri dia ada 15 bukti dia berkuasa. Tapi bukan 15 ni saja ya. Bukan 15 ni saja, banyak lagi surah-surah lain. Tetapi 15 bukti Allah berkuasa dipaparkan, diceritakan dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan kena faham yang ni, nanti senang nak faham fadilat dia. Oh, patutlah dia boleh elak pada azab kubur. Kerja takut kubur je kan. Semua orang ni takut. Saya pun takut azab kubur. Tetapi kenapa fadilat dia macam tu? Kita kena faham ya. Kalau Fatihah namanya surah yang paling agung, ada sesuatu pada kandungan dia. Kalau ayat kursi dia adalah ayat yang paling agung, ada sesuatu pada ayat itu. Jangan hanya tahu kelebihan, tetapi kena tahu kenapa dia dilebihkan. Maka surah Al-Mulk rupa-rupanya dalam semua ayat itu menceritakan tentang Allah berkuasa. Patutlah dia boleh, bila orang baca surah Al-Mulk dekat nanti di akhirat sampai masuk syurga, dia bagi syafaat, dia boleh elak daripada azab kubur. So kubur nak azab je. Al-Mulk. Okey, jelas. Nak tahu apa 15 tanda tu? Kita akan jumpa pada setiap kelas ini insya-Allah. Okey? Cukuplah pengenalan sikitlah. Okey. Sambung lagi. Okey. Dari sudut kandungan juga, dalam satu buku namanya An-Nazm ad-Durar karangan Al-Biqai, dia kata maksud surah Al-Mulk ni tujuannya adalah untuk membawa manusia itu supaya dia tunduk kepada Allah yang sempurna kekuasaan dia. Okey, faham dulu benda ni sebelum masuk ayat faham yang besar-besar ni. Tema dia, kandungan utama dia, nanti senang nak faham ayat 1, 2 sampai yang ke 30. Okey, dapat? Ada soalan? Apa semua tak dapat nota ke? Tak ada nota? Lupa tu juga menandakan kita lemah, nak. Syaitan telah melupakan anda. Tuan-tuan, nota telah dihantar pada Telegram Tadabbur Center. Kalau tak ada Telegram, saya rasa elok tuan-tuan installkan Telegram tu. Kalau handphone tak boleh baca Telegram, beli handphone baru. Iyalah, itu je. Sebab maklumat tu saluran yang paling senang dekat Telegram lah. Saya dah hantar sehari sebelum lah. Tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Saya boleh berikan. Ambil lah apa dalam komputer ni. Bawa my komputer saya saja. Maklumat ni ambil. Saya boleh beri insya-Allah. Okey, jelas? Tahu tak munasabah surah ni, surah yang cerita pasal apa?
Kita tak masuk ayat lagi ya. Cerita yang depan dulu. Dah kenal, macam kita lah kan. Nak kawan dengan orang tu, kena tahu apa? Asal mana, betul tak? Tinggal kat mana? Anak berapa? Muda lagi ke? Tak, maaf ya, umur-umur ni takut sensitif lah semua orang. Yelah, belajar kat mana, kerja kat mana, dah tahu yang tu, barulah kita boleh cerita lebih lanjut. Begitulah yang kita buat untuk mengenal latar belakang surah Al-Mulk. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Okey. Kita masuk kelebihan-kelebihan surah Al-Mulk. Hadis yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna surata fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Tabarakalladzi bi yadihi." Okey, tak apa. Anda boleh tengok pada yang depan ni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebuah surah dalam Quran yang mempunyai 30 ayat. Okey. Ada satu surah dalam Quran ada 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya, sehingga pembacanya itu, pengamalnya itu diberikan keampunan kepadanya, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ni kategorinya hasan. Okey, jelas. So yang pertama, kelebihannya apa bagi syafaat, sampaikan orang tu dapat keampunan. Surah Al-Mulk nanti dia akan minta syafaat kepada Allah. Ampunkanlah dia, ampunkanlah dia, ampunkanlah dia ya Allah. Maka sampai orang tu diampunkan oleh Allah. Kenapa? Kerana surah Al-Mulk ni cerita tentang kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Hadis yang kedua. Bunyi sikit kan? Sepatutnya diam je. Dia bunyilah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suratun fil Qur'ani khasaman an sahibiha hatta adkhalahul jannah. Tabarakalladzi bi yadihi." Ada sebuah surah dalam Quran yang akan membela pembacanya sampailah dia masukkan ia ke dalam syurga. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tadi nombor 1 bagi syafaat sampai dia diberikan pengampunan oleh Allah. Tuan-tuan, dekat dunia kita tak nampak apa tahu baca surah Al-Mulk. Tak boleh pegang dia, tak boleh nampak. Kalau nak tahu antaranya, nanti kalau dah masuk alam kubur, masuk alam akhirat, surah ni dia akan bertukar menjadi sesuatu. Seperti mana Al-Baqarah bertukar menjadi sekumpulan burung yang terbang di atas kepala, ataupun seperti sekumpulan awan. Surah-surah inilah ia akan teman kita dalam kubur, ia akan defend kita kepada Allah sampai ampunkanlah dia ya Tuhan. Surah ini juga ia akan bawa orang tu sampai masuk ke dalam syurga. Tetapi kena baca dan fahamlah. Dan kalau yang sudah semestinya mengamalkan. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya terus pergi pada terjemahan lah. Nak jimatkan masa kita, sebab kita tak sabar nak baca surah Al-Mulk kan, sampai habis. Kalau sempat kita bacalah sampai habis, kata sempat tetap baca sendirilah. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kena ingat ya, kalau sahabat Nabi antara yang pakar Quran selain Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni di antara orang yang Nabi suka dia baca Quran. Dia pandai baca Quran, sedap suara dia. Dia kata, siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku setiap malam, Allah melindunginya daripada azab kubur. Dia kata. Ni sahabat yang kata. Kalau sahabat yang kata dalam bab-bab macam ni, dia boleh hukumnya seperti hadis lah, marfu'. Ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menamakan surah itu Al-Mani'ah, iaitu pelindung atau penghalang. Sesungguhnya di dalam kitab Allah Azza wa Jalla mengandungi surah yang mana siapa yang membacanya, maka dia telah memperbanyakkan dan membaguskan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyar tu bukan humorisas ya. Saya sudah sebut hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, nombor hadis 711. Nanti boleh cari kat situ. Okey, cukuplah 3 hadis ni.
Pertama apa? Dia bagi syafaat sampai Allah mengampunkan dosa kita. Yang kedua, dia akan membela kita sampai masuk ke dalam syurga. Tetapi sebelum pergi kepada syurga, kita akan melalui alam kubur. Maka dia boleh mengelakkan kita daripada diazab di dalam kubur. Surah Al-Mulk. Kita masuk lagi kepada tajuk yang berikutnya, nama-nama surah Al-Mulk. Pertama namanya Al-Mulk lah. Al-Mulk, namanya Al-Mulk. Tetapi sebenarnya para ulama menyebutkan, okey, kenapa saya perlu sebut nama yang banyak? Cepatlah ustaz, terus masuk ayat pertama, kami tak sabar ni. Begini, bertenang, sebab kena belajar begini. Kalau sesuatu itu dia mempunyai banyak nama, benda itu dia besar dan dia agung. Contohnya, Allah banyak nama tak? Banyak namanya. Antara namanya Ar-Rahman Ar-Rahim je. Alhamdulillah. Ingat juga 2 daripada 99 tu. Nama akhirat banyak tak? Banyak nama akhirat. Nama Nabi banyak tak? Banyak. Al-Quran banyak nama tak? Banyak. Apabila sesuatu itu mempunyai banyak nama, maka benda yang disebutkan itu dia mempunyai kepentingan, keagungan dia dalam hidup manusia. Nama lain bagi Al-Mulk dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, tentu kalau buka kitab hadis, tuan buka kitab Sahih Bukhari, dia ada satu bab cerita tentang tafsir. Jadi kalau nak baca tafsir, nak tahu tafsiran surah, tafsiran ayat, boleh juga buka kitab Al-Bukhari. Maka surah tu dinamakan apa? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun surah tu juga. Tapi kita nak pendek, surah Al-Mulk cukup. Tapi nama dia lain juga adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam Tafsir Al-Munir, dia kata dia dinamakan dengan nama Al-Mulk lah, seperti kita sebutkan, kerana mengangkat kepada penyucian dan pengagungan Allah kepada zatnya. Okey, nama dia lain apa? Nama dia yang lain juga disebut sebagai Al-Mani'ah, yang menghalang. Halang daripada apa? Azab kubur. Yang kedua, Al-Munjiyah, yang menyelamatkan daripada azab kubur. Tulislah. Sian tuan-tuan ya. Tidak di nota senang. Anda boleh, orang di nota ni kerjanya buat checklist je. Tik. Tik. Tapi tak apa. Tulislah. Kerana setiap amal anda ditulis oleh Allah. Jangan bersedih ya. Okey, kemudian yang berikutnya, surah Al-Mulk juga digelar dengan Al-Mujadalah, yang membela ketika mana berada di hari akhirat. Dia juga dinamakan dengan Al-Waqiyah, yang melindungi daripada azab kubur. Tuan-tuan tak panas? Panas? Biarlah kita panas di dunia, janganlah kita panas di hari akhirat. Allahu Akbar. Ya Allah, bantulah kita ya Allah daripada diazab di dalam kubur. Tapi kalau disejukkan lagi baik rasanya ya. Memudahkan sesi tadabbur kan puan? Memang sejuk macam ni ya? Memang sejuk kan? Ada sejuk ke panas? Biasanya sejuk ni orang nak arwah je. Tak ada. Okey, tak apa. Tak apa ya. Buat bersabar ya. Okey, kemudian surah Al-Mulk ni juga dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi nak tidur. Boleh juga dibaca ketika tidur seperti sunnah Nabi SAW lah. Rasulullah SAW apabila hendak tidur, baginda membaca Alif Lam Mim Tanzil, Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah Sajadah, dan juga Tabarakalladzi biyadihil mulku, iaitu surah Al-Mulk. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad nombor 1202
7. Ingat ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nukilkan dengan hadis, pastikan baik-baik hadis itu biarlah kategori yang boleh diamalkan. Cari dulu yang sahih. Tak ada yang sahih, tengok bawah sikit hasan dan sebagainya. Okey. Kemudian dalam tafsir Ad-Durrul Manthur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, dia kata macam ni. Dia kata wa kana al-muhajiruna wal anfaru yata'allamunaha wa yaquluna al-maghbunu man lam yata'allamha wa hiya suratul mulki. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Manthur, dia kata orang muhajirin dan orang ansar, mereka ni belajar surah Al-Mulk. Lepas tu mereka semua berkata, orang yang sebenar-benarnya rugi ialah orang yang tidak mempelajari surah Al-Mulk. Sebab perhatian sahabat kepada surah Al-Mulk ini, kerana dia mempunyai tema dengan dakwah menyeru kepada Allah. Al-Mulk ni menceritakan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, saya sebut pada awal bagi sesiapa yang baru datang, hari ini kita berkenalan dulu dengan surah Al-Mulk tu. Kalau sempat saya akan masuk ayat nombor 1. Ya, bertenang ya, jangan nak cepat habis. Allah pun cipta langit dan bumi makan masa berapa lama? 6 hari. Misi dia adalah buat sesuatu benda tu step by step, langkah by langkah. Tak apa, pelan-pelan. Okey, boleh saya teruskan lagi? Ada pertanyaan tak setakat ni sebelum saya sambung? Ada pertanyaan? Ada soalan? Adik-adik ada soalan? Rijal, syabab, ada soalan? Tak ada soalan. Ibu-ibu ada soalan? Puan-puan, tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, ada soalan? Tak ada soalan. Saya teruskan? Ya. Tahu dah jawapannya. Okey. Saya telah sebutkan pada peringkat awal tadi bahawa surah Al-Mulk ia menunjukkan bahawa Allah berkuasa. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya dalam surah Al-Mulk ni ada 15 bukti Allah itu dia berkuasa. Boleh faham yang ni nanti, dah boleh dapat gambaran dah surah Al-Mulk tu apa. Okey, ada 15. Mungkin lebih, mungkin kurang, ini sekadar pembelajaran. Ya. Setakat yang jumpa tu yang dibaca 15 lah. Mungkin lebih, mungkin kurang ya. Okey, ini sekadar teknik nak bagi ingat saja. Dah boleh ingat kan surah Al-Mulk pasal apa? Kita tak boleh ingat dah. Lepas ni nak tinggal rasa sayang aku nak tinggal. Sebab tu kita kena belajar, ambil ya perkara-perkara pokok tu. Okey, nombor 1. Dalam surah Al-Mulk Allah membuktikan dia berkuasa melalui apa? Allah mematikan dan menghidupkan semua makhluknya. Itu kekuasaan yang pertama. Nanti kita akan kupas setiap ayat by ayat. Bukti Allah berkuasa yang kedua, Allah mencipta 7 lapis langit dengan sangat teliti. Pernah tak baca Quran pasal Allah cipta langit, bumi? Banyak kan? Langit, bumi. Tetapi kenapa dalam Al-Mulk sampai sebut 7? Faham tak? Dia macam ni. Dalam Quran kan banyak Allah kata, Allah yang mencipta langit dan bumi. Faham tak? Tetapi banyak ayat kata macam tu. Tetapi surah Al-Mulk Allah menyebut bilangan tu 7. Sebab apa disebut bilangan 7 tu? Kalau tak sebut 7, Allah mencipta langit, faham tak? Faham? Allah berkuasa lah. Tetapi dia sebut 7 tu nak menunjukkan apa? Berkuasa sangat-sangat. Faham tu? Kenapa digunakan bilangan tu 7? Sebab ayat lain Allah tak sebut 7 tu. Ada juga 7. Tetapi kebanyakan ayat sebut umumnya mencipta langit dan bumi, langit dan bumi. Tetapi surah Al-Mulk Allah menyebut tentang dia mencipta 7 lapis. Daripada 7 lapis tu Allah suruh tengok dia berkuasa dekat lapis yang mana? Yang bawah sekali je. Itu ada kaitan dengan bintang. Kan Allah kata dia mencipta 7 lapis kan?
Daripada 7 lapis tu kata Allah, tak payah tengoklah yang sampai yang ke-7, ke-6, 5, 4, 3, 2. Kau tengok yang satu cukup. Yang paling dekat dengan kita. Kat situ adanya apa? Adanya bintang. Termasuk langit-langit yang lain lah. Yang mana Allah kata bukti dia ketiga, dia menciptakan bintang sebagai lampu. Langit ni kalau tak ada bintang jadi apa? Kelap, jadi tak cantik. Allah ciptakan langit di lampu sebagai lampu di langit dunia dan alat untuk merejam syaitan. Tarik bintang tu, merejam syaitan. Okey, kat sini kalau kita tengok nombor 3, makhluk apa yang Allah sebut dulu yang pertama yang selain daripada langit bumi tu? Pada langit Allah sebut syaitan. Apa relevan dia sebut syaitan dulu? Sebab syaitan adalah musuh manusia nombor 1. Nanti dalam kelas ni insya-Allah kita akan habiskan 30 ayat. Satu persatu kita akan ulas dia. Nanti saya akan cerita apa kaitan ayat 1 dengan ayat 2. Saya akan masuk ilmu munasabah pula selepas ni, bantu tuan-tuan dan puan memahami bahawa Quran ni dia adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukti Allah berkuasa yang keempat. Dia mencipta neraka untuk masukkan orang-orang yang kafir kepada dia. Okey. Lepas tu bukti Allah yang kelima, dia berkuasa. Dia menciptakan juga syurga untuk orang-orang mukmin yang takut kepada dia. Kita takut tak pada Allah? Takut tak? Takut. Tapi takut tahap bagaimana? Quran dia ada sebut dua benda berbeza. Kadang-kadang Quran panggil al-khauf, takut. Tapi takut yang sangat-sangat adalah al-khasyatu. Takut boleh pakai banyak perkataan. Tapi kalau perkataan tu diguna berbeza, level takut tu berbeza. Semoga kita menjadi ahli syurga seperti mana bukti yang ke-5. Saya tinggalkan anda kepada ayat yang mana pasal bukti nombor 5 tu. Saya tak masukkan ayat kan? Dan anda carikan ayat dia. Yang ke-6, bukti Allah berkuasa yang ke-6, ilmunya sangat luas dan sangat terperinci. Nanti kita akan kaitkan dengan nama Al-Latif dengan Al-Khabir. Nama Al-Latif dan Al-Khabir. Bukti Allah berkuasa yang ke-7, Allah mencipta bumi dan Allah mudahkan bumi untuk manusia mencari rezeki. Maknanya bumi ni untuk kita. Jalanlah elok-elok atas bumi tu, pergilah mana-mana, berjuta batu jauhnya, cari rezeki Allah. Itulah nikmat bumi. Tetapi pada bukti yang ke-8, Allah dengan kuasa dia ubah bumi tu pula. Asalnya tadi nombor 7 untuk mencari rezeki, Allah tukar bumi itu menjadi sesuatu yang diturunkan bala di atasnya. Okey. Nampak hubung kait 7 dengan 8? 7 nikmat bumi, cari rezeki. Tapi yang berikutnya Allah ubah bumi itu pula, asalnya tempat nikmat, tempat manusia hidup, menjadi tempat Allah turunkan bala. Okey. Macam berlaku di Palu lah. Asalnya laut itu tempat mencari apa dalam Quran? Belajar tak pasal laut dalam Quran? Laut je dalam Quran. Laut ni tempat keluar apa pada laut tu? Ikan, yang tahu kan? Yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan. Keluar mutiara, perhiasan, contohnya. Betul. Sepatutnya laut ni tempat orang mendapat nikmat. Tetapi Allah ubah laut itu. Sekarang laut engkau ubah daripada engkau tempat manusia mencari rezeki, Allah ubah dia menjadi tempat Allah turunkan bala. Ada kaitan macam kita nak cerita nombor 7 dengan nombor 8. Siapa yang boleh tahan laut tu? Hanya Allah saja. Ada kaitan macam kisah surah Al-Mulk. Cuma dalam surah Al-Mulk Allah tak bawa kita pasal laut. Dia cuma bawa kita tengok kat bumi, tengok kat langit. Dia tak bawa kita kat tengah laut.
Pasal laut tu kita dah cerita itu dalam surah Yasin. Dah sampai dah laut tu. Faham tak? Faham tak ni? Maksudnya begini. Dalam surah Al-Mulk, Allah tidak membawa kita untuk kita tafakur melihat kebesarannya di laut. Allah cuma bawa kita, suruh kita tengok kat bawah, tengok juga di atas je. Laut Allah tak bawa. Nak tahu cerita kat lautan, kita dah cerita itu dalam surah Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Okey. Bukti Allah berkuasa yang ke-9, Allah menahan burung-burung di udara daripada jatuh dengan mengembang dan menutup sayapnya. Kenapa Allah suruh kita tengok burung di atas? Sebab pertama, benda tu memang kita senang nampak. Allah tak suruh tengoklah gajah yang ada belalai. Mungkin susah nak cari gajah. Tetapi burung, sebab binatang yang biasa lalu atas kepala, kadang-kadang kita tak naik pun iman kita kepada Allah. Burung lah. Tetapi Allah mengajar kita, apabila burung yang terbang, kau tafakur melihat kebesaran Allah pada burung tu. Jadi Allah ajak kita dalam surah Al-Mulk. Nanti kalau belajar surah Al-Mulk, lepas ni kena tengok apa lah lepas ni? Tengok burung. Pergilah zoo. Pergi zoo, dia ajar. Nak ingat tak pasal ayat pasal burung? Ingat tak surah Al-Mulk? Ayat nombor berapa? Ibu tanya kamu. Ya, ini tengok. Wow, cukup. No. Cakap pada anak dia ajar. Siapa ciptakan burung ni nak? Allah. Allah berkuasa kan? Kuasa. Siapakah cipta binatang ni? Allah. Baru datang iman. Tu dipanggil berinteraksi dengan alam-alam ayat-ayat kauniat Tuhan. Ini baca Al-Mulk dah banyak kali dah. Tapi burung yang lalu atas kepala, ada kisah. No, berubah. Tadi saya sebut awal-awal dah. Belajar tadabbur, antaranya nak ada perubahan pada amalan. Okey, yang ke-10. Apa bukti Allah berkuasa? Allah memberi rezeki kepada makhluknya. Dan yang ke-11, bukti Allah berkuasa, Allah memuliakan manusia daripada makhluk lain dengan menciptakan panca indera. Iaitu panca indera apa? Ingat, biasa dalam ayat Quran Allah akan sebut panca indera yang mula-mula berfungsi dalam hidup manusia. Apa dia? Masa kita kecil-kecil dulu, alat mana yang boleh berfungsi dulu? Melihat ke? Mendengar ke? Mendengar. Telinga dulu. Quran macam tu tau. Quran ajar. Tu Allah sebut dulu. Mendengar dulu, melihat dulu, baru sampai ke hati. Tetapi Quran, kenapa dia guna mendengar itu? Dia mengguna singular. Tapi melihat tu dia guna plural, jamak. Kenapa hati tu dia guna jamak? Pun ada sebab. Kalau kita nak belajar sains, nak belajar apa, Quran dah ajar dah step dia. Dan kita akan belajar yang itu nanti, insya-Allah, pada hari yang kita tentukan nanti, insya-Allah. Sebab kelas kita 2 kali sebulan, insya-Allah. Kita target sebelum 2020 kita selesai lah. Iyalah, kalau ialah kan, ya, moga-moga. Amin rabbal alamin. Yang ke-12, Allah tu berkuasa. Allah menghimpunkan semua makhluk dia selepas semua berserakan di muka bumi di hari akhirat. Okey, berhenti nombor 12 ni. Faham tak nombor 12 ni apa? Allah ni berkuasa kerana ayat ni nanti dia ada cerita tentang Allah kan kembang biakkan kita, betul tak? Ada tak saudara tuan-tuan dekat Europe tu ada? Ada tak saudara tuan-tuan dekat Mekah? Ada tak saudara tuan-tuan dekat apa negara paling ujung sekali? Antartika. Apa? Antartika. Ada tak? Ada. Orang yang duduk di Antartika tu nanti di akhirat Allah akan kumpul kat dia orang. Ya. Semua tu nanti akan dikumpulkan
dengan satu panggilan saja semua kumpul. Ini menunjukkan bahawa Allah ni berkuasa. Masya Allah. Kita nak kumpul ahli keluarga bukan senang. Betul tak? Bila last jumpa semua adik-beradik? Time raya pun susah. Dia balik rumah orang ni, dia balik rumah ni, betul tak? Kita manusia nak kumpul manusia pun susah. Tetapi Allah tidak. Dalam surah Al-Mulk, Allah kata, kalau kamu nak tahu aku berkuasa yang ke-12, aku akan mengumpulkan semua makhluk-makhluk yang hidup di muka bumi ini, yang duduk di mana muka bumi ini, dia akan kumpul di satu tempat di hari akhirat. Ada dalam surah Al-Mulk. Okey, yang ke-13 dan habis dah, alhamdulillah. Yang ke-13, bukti Allah yang berkuasa yang ke-13, Allah mengajak kita kepada melihat bahawa Allah ni mengetahui perkara yang gaib, khususnya tentang hari kiamat. Dia je yang tahu bila kiamat nak berlaku. Tapi pastinya hari Jumaat dah lepas dah, alhamdulillah. Iya, binatang-binatang kalau masuk pagi Jumaat mereka memasang telinga sebab takut berlaku ditiup sekali pada hari Jumaat. Yang ke-14, Allah tu berkuasa adalah Allah mengatakan dia akan mendatangkan azab kepada siapa yang dimurkai. Azab ni kalau turun, Allah akan turun. Sama ada orang soleh ke tak soleh ke, azab boleh turun, dia boleh turun. Itu ada dalam surah Al-Mulk. Dan yang terakhir sekali, bukti Allah berkuasa yang ke-15, Allah mengeluarkan air yang mengalir daripada mata air di perut bumi. Itu bukti Allah berkuasa yang ke-15. Ini ayat nombor berapa? Ayat nombor 30. Pasal air. Maknanya lepas ni kalau tengok air, nampak apa? Kekuasaan Allah. Kita jadi macam tak ada apa-apa kan? Air minum, basuh kereta, biarlah keretaku putih, hatiku tak putih tak apa. Hati kena diputihkan lah. Okey, jelas tak? Dapat tak 15 ni? Dapat? Sempat salin? Betul ni? Okey. Dah lah, selesailah Al-Mulk tu je. 15 bukti. Tapi ayat apa? Apa kaitan dia? Kita akan jumpa insya-Allah pada setiap kali kelas tadabbur. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kita dah 53 minit 50 saat. Tinggal lagi setengah jam sebelum kita bertemu Tuhan yang Maha Pencipta. Nak tidur malam, takut je. Iyalah, nak tidur malam kan mati. Okey. Kemudian kita masuk kepada topik. Sedikit maklumat tambahan lagi. Ini dipanggil rahsia Quran juga. Kalau kita baca Quran, surah Quran, antara nak tahu Quran ni dia rahsia dia juga, boleh tengok pada pembuka dengan penutup surah tu. Kalau pembuka surah Al-Mulk cerita tentang pembuka ni tak mesti ayat 1, tak mesti ayat pertama, kadang ayat kedua, ayat ketiga. Maknanya awal surah Al-Mulk cerita tentang mati dan hidup. Berapa kali kita mati, berapa kali kita hidup? Sebenarnya kita ni berapa kali mati, berapa hidup? Waduh, boleh mati Pak Guru ni. Kita mati hidup dalam Quran 2 kali mati, 2 kali hidup. Ini adalah hidup yang pertama. Sekarang ni hidup pertama. Hidup kedua bila? Di akhirat. Kita mati kali pertama dah. Kita dah mati dah kali pertama, Allah panggil dia maut. Sebelum kita ada, Allah panggil dia maut. Sebelum kita ada, kita ni mati. Faham? Dan mati kedua bila? Waktu malaikat maut cabutnya nyawa, itu mati yang kedua. Maknanya tinggal lagi satu hidup, satu mati.
Kenapa Allah mulakan sebut mati dulu baru hidup? Kita akan ulas nanti pada ayat nombor 2. Tapi kat sini kita nak cerita permulaan bukaan surah Al-Mulk cerita tentang mati dan hidup, dan penutup surah Al-Mulk cerita tentang air. Apa kaitannya? Sudah pasti air adalah sumber kehidupan. Adakah Allah susun begitu susunannya tanpa ada mesej yang Allah ingin sampaikan? Air. Kalau tak ada air lah, ya Allah, habis kita. Tetapi di sini Allah mengatakan, kau nak hidup, kau perlukan air. Kalau kau tak ada air, kau akan mati. Tetapi hakikat sebenar, siapa yang boleh datangkan air? Jawapannya adalah Allah. Allah, Allah. Itulah bukti yang ke-15. Okey, boleh saya sambung lagi sikit? Boleh. Surah Al-Mulk ini, kita cerita sekejap tentang hubung kait surah Al-Mulk dengan surah sebelum. Surah sebelum surah pasal apa, ibu-ibu? Surah sebelum Al-Mulk surah dalam Al-Quran At-Tahrim. Surah At-Tahrim, kata Al-Imam Bibiqai dalam Nazm Ad-Durar, kalau nak tahu, kalau tuan biasa belajar yang ni, penutup tuan belajar surah sebelum dengan selepas, sebenarnya susunan tu dia sebenarnya dia tak putus. Faham tak putus? Maksudnya Al-Fatihah bukan kat stop kat situ, tak. Al-Baqarah dia ada kaitan dengan Fatihah, Ali Imran ada kaitan dengan Al-Baqarah, sampailah An-Nas ada kaitan dengan surah Al-Falaq, sampailah kepada surah yang berikutnya. Adakah dia memang disusun begitu? Dia ada rahsianya kat situ. Jadi antara rahsia surah Al-Mulk dengan surah At-Tahrim ni, kalau kita tengok penutup surah At-Tahrim, cerita tentang siapa? Cerita tentang kisah isteri Nabi Allah Nuh dengan isteri Nabi Allah Lut alaihi salam yang telah Allah janjikan neraka. Dan ada juga Allah cerita Allah bagi syurga. Siapa dia? Isteri Firaun dengan Maryam alaihi salam. Apa kaitannya? Dalam surah Tahrim Allah kata, kalau aku nak azab isteri Nuh dengan isteri Lut, Lut pun tak boleh tolong, Nuh pun tak boleh tolong, kerana kekuasaan mengazab ada di tanganku. Dan Allah kata juga, kalau aku nak masukkan isteri Firaun dalam syurga, Maryam dalam syurga, tiada siapa yang boleh halang untuk aku masukkan mereka ke dalam syurga, kerana kuasa itu di tangan aku, kata Allah. Dan dalam surah Al-Mulk Allah menyambung balik skrip tadi tu, iaitu Allah mengatakan, kalau kamu nak tahu aku berkuasa lagi yang lain, bacalah surah Al-Mulk. Jadi hubung kaitnya apa? Dalam surah At-Tahrim, kuasa Allah buat apa? Mengazab seseorang, memasukkan seseorang ke dalam syurga. Walaupun Nuh, walaupun Lut, Nabi, tetapi tiada siapa boleh halang Allah untuk memilih untuk diazab. Dan tiada siapa pun boleh memilih isi Firaun untuk dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya ada kaitan pasal kuasa. Maka surah Al-Mulk, Allah membawa kita semua cerita tentang kekuasaannya. So dia cerita dia tak terputus. Nanti baca pula surah Al-Qalam. Al-Qalam pula ada kaitan dengan surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan belajar nanti surah Al-Qalam pada tahun 2040. InsyaAllah. Okey. Kita masuk kepada ayat nombor 1. Alhamdulillah sempat kita masuk ayat nombor 1 malam ni. Dah 59 minit, dah 1 jam. Alhamdulillah. Kuat lagi bang kat atas tu dia. Sorry. Okey, boleh saya masuk ayat pertama? Okey. Ayat pertama ni, kalau tuan-tuan nak, perempuan nak tulis dia punya tajuk macam ayat pertama ni cerita pasal apa, tuan-tuan boleh ambil contohnya, Allah nak memuji dirinya sendiri. Ayat nombor 1 tidak menyebutkan bukti 15 lagi. Tadi kita sebut 15 bukti kan? Dia bukti itu bermula secara spesifik pada ayat nombor 2. Tapi ayat nombor 1 ni, dia tak cerita secara jelas bukti Allah berkuasa.
Cuma Allah kata dia berkuasa saja. Nak tahu buktinya apa? Selepas ayat nombor 1. Okey, ayat nombor 1 ni Allah memuji dirinya sendiri. Kita baca ayatnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tadi kita baca bismillah tak? Dah tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Terjemahan dia. Okey, terjemahan dia dekat sini saya nukilkan ada 3 cara, 3 makna terjemah tabaraka tu. Yang saya gariskan ni dulu penting. Lagi kita akan pecahkan 2 lah. Kita buat dulu tabaraka. Terjemahan 1 diterjemah Maha Suci Tuhan. Yang di tangannya maknanya kekuasaannya, pemerintahan, dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. So ayat pertama ni Allah cerita dia berkuasa kan? Okey. Terjemahan nombor 2 boleh diterjemah sebagai tabaraka tadi, maha berkat Tuhan, pun ada juga diterjemah macam tu. Okey. Terjemahan nombor 3 kata Al-Imamu At-Tabari dalam tafsir dia terjemah ta'azam wa ta'ala, maha agung dan maha tinggi. So tuan nak pakai terjemahan yang mana? Tabaraka tu boleh terjemah maha agung dan maha tinggi Allah, boleh diterjemah sebagai maha berkat Allah, boleh diterjemah sebagai maha suci Allah. Untuk memudahkan perbincangan, ketiga-tiga makna tu boleh dipakai dekat tabaraka. Okey. Saya sebutkan tadi ayat nombor 1 Allah memuji terhadap dirinya. Okey, untuk mudahkan perbincangan kita akan fokus pada terjemahan nombor 1, Maha Suci Tuhan. Kenapa dapat terjemah Maha Suci? Betul tak? Sedangkan perkataannya tabaraka. Sebenarnya kalau tuan-tuan perasan di sini cara nak terjemah, ini surah apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakut. Kan ni surah Yasin, ayat yang terakhir. Ini surah ayat nombor 1. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, tabaraka macam juga fasubhana. Alladzi biyadihi al-mulku sama macam malakutu. Ini tafsiran ni siapa buat? Ibnu Kathir. Jelas tak? Tak. Kalau faham yang terjemah yang fasubhanalladzi biyadihi malakutu, senanglah nak terjemah tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa bezanya pada dua tu? Sama je kan? Okey. Jelas tak? Faham tak apa soalan yang ingin saya kemukakan? Masya Allah. Jelas tak? Okey, maksudnya begini. Saya kena berdiri juga. Okey. Kenapa diterjemah sebagai Maha Suci Tuhan? Tuan-tuan punya terjemahan dia tulis apa? Maha Berkat. Nanti punya? Maha Suci. Anda punya Quran dik, buka dik, surah Al-Mulk, dia terjemah apa dik? Dalam tu dia terjemah apa?
Maha suci. Tabaraka Maha suci. Yang lain Maha berkat. Okey, tak apa, tak apa. Kita pemudahkan pembelajaran kita. Saya tak nak terlalu complicated, tetapi dia ada kaitan dengan Maha suci ni, penting juga untuk diulas. Okey, begini. Kalau diterjemah Maha suci ni sebenarnya terjemah apa? Subhanallah, kan? Subhanallah tu maksud apa? Maha suci. Kalau kita puji Tuhan sebab apa? Alhamdulillah, segala puji. Okey, apa kaitan Maha suci dengan puji Allah? Tadi kan kita kata ayat nombor 1 Al-Mulk, sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Tetapi kenapa diterjemah Maha suci? Kenapa tak segala puji? Okey, ada sebab. Okey, sekarang kita masuk tu kepada tajuk. Sekarang kita semua ambil terjemahan Maha suci. Walaupun terjemahan Quran yang ada pada tangan tuan dia berbeza. Ada terjemah Maha berkat, ada terjemah Maha suci. Sekarang kita ambil dulu Maha suci. Macam mana boleh dapat terjemahan Maha suci? Kerana kita mengikut apa kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata Maha suci Allah tu samalah macam tabaraka tu sama macam fasubhana. Kan pattern ayat ni sama. Yang ini malakutu tu. Malakutu tu sama macam al-mulku. Okey, jawapannya di sini. Dan nota ni saya nyatakan. Ibnu Kathir kata macam ni. Ibnu Kathir kata lafaz al-mulku dan al-malakutu. Al-malakutu surah Yasin. Al-mulk surah Al-Mulk. Kata Ibnu Kathir, ni Ibnu Kathir ya, dalam tafsir Quranul Azim. Jadi bukan terjemahan daripada saya. Cuma kita nak dapatkan sebab kenapa terjemah Maha suci kau Maha berkat. Contoh. Okey, apa kaitan Maha suci dengan puji Tuhan? Saya akan cerita sekejap lagi. Okey, kita terjemah Maha suci dulu, boleh? Macam mana dapat terjemah Maha suci? Okey, kata Al-Imam Ibnu Kathir, dia kata perkataan Al-Mulku dalam surah Al-Mulk dan Al-Malakutu dalam surah Yasin tu makna yang sama. Maknanya kat sini sama lah, kan? Malakutu Al-Mulk bermakna yang sama. Maknanya ni sama tak? Okey, sama. Ni sama tak? Sama. Yang ni tak. Okey, kemudian Ibnu Katsir kata lagi. Dia kata macam tu juga dia kata rahmat sama dengan rahamuti. Rahbah sama dengan rahabuti, wajabrin sama dengan wajabaruti. Daripada penerangan ini maka kita mendapat satu jawapan malakutu sama macam al-mulku. Sama. Tapi ni macam beza sikit. Fasubha dengan tabaraka. Betul? Macam tak kena. Kalau yang ni fahamlah. Maha suci Allah yang di tangannya pemerintahan, menguasai pemerintahan. Okey, tabaraka ni okey, macam mana dapat maha suci? Dalam tafsir Al-Jalalain. Ingat ya, tafsir Al-Jalalain dikarang oleh siapa? Jalaluddin Hasan. Dah, apa tu? Jalaluddin ni Al-Imam As-Suyuti dengan Al-Mahalli lah. Al-Imam As-Suyuti dengan dalam tafsir Al-Jalalain, apabila sampai ayat tabaraka, mereka kedua-duanya mengatakan maksud dia tanazzaha an sifatil muhdithina. Maha suci. Tanazzah, maha suci. Bermakna tabaraka tadi diterjemah sebagai maha suci. Sama tak macam Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kata apa? Ayat ke-83 surah Yasin tu samalah maksud dia macam surah Al-Mulk ayat nombor 1. Oleh sebab itu kita terjemah dia dengan maha suci Tuhan yang di tangannya maknanya menguasai pemerintahan. Inilah Al-Mulk tadi. Inilah Al-Mulk ataupun kerajaan. Dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau sebut dan, ada berapa perkara pada ayat ni Allah nak beritahu tentang diri dia? Ada dua benda. Ada dua perkara. Okey. Dah selesai maha suci tadi? Selesai dah? Pening kah? Pening ni bagus ada peningkatan. Okey kah? Boleh dapat tak jawapan? Sebab apa? Supaya nanti, sebab terjemahan kita kat Malaysia, terjemahan ni dia tak standard. Sekali kawan kata, aku punya maha berkat, kau punya maha suci.
Aku punya lah betul. Tak, aku punya yang betul. Engkau Quran yang berdiri kat mana? Lalu punya kedai yang sama. Contoh. Tapi sekurang-kurangnya tahulah kenapa Maha Suci. Okey, dah jelas jawapan ni. Sekarang, apa kaitan Maha Suci itu diterjemah dengan pujian Allah terhadap dirinya? Okey, saya akan terangkan. Begini. Pelan-pelan, agak complicated sikit, tapi tak apa, insya-Allah. Orang yang macam tuan-tuan dan perempuan ni, insya-Allah mudah Allah campakkan kefahaman. Okey. Kenapa kita kata ayat pertama pujian? Kerana Ibnu Katsir waktu dia tafsir ayat nombor 1 dia kata apa? Yumajjidu ta'ala nafsahul karimata wa yukhbiru annahu biyadihil mulk. Allah Ta'ala memuji dirinya yang mulia. Okey, persoalannya kita belajar kalau puji Allah guna kalimah apa? Kalau nak memuji Allah, alhamdulillah. Kalau kita nak mensucikan Allah, subhanallah. Kalau kita nak membesarkan Allah, Allahu Akbar. Kalau kita nak menafikan dan mengisbatkan hanya Allah yang disembah, guna kalimah la ilaha illallah. Kalau kita nak mengatakan saya tiada daya ya Allah, saya tak ada kekuatan ya Allah, guna kalimah la ilaha illallah. Okey. Tetapi kenapa Maha Suci ni juga dia di bawah tajuk memuji Allah? Kenapa Ibnu Katsir kata Allah Ta'ala memuji dirinya yang mulia? Apa kaitan dengan memuji dengan kalimah subhanallah? Kenapa tak guna alhamdulillah? Kerana begini. Cara puji Allah ni sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama, menetapkan sifat puji bagi Allah. Inilah kalimah alhamdulillah. Yang kedua, caranya menafikan sifat-sifat kurang yang ada pada Allah. Dia lagi kuat, kita lagi kuat. Tak apa. Subhanallah. Tak apa, pelan-pelan. Okey, saya ulang balik ya, supaya tak penat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Panas ke? Macam panas kan? Allah, bagaimana kita nanti di akhirat ni? Moga-mogalah surah-surah ni lah yang bawa kita cepatlah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cara nak puji Allah ada berapa cara? Ada dua. Cara yang pertama, menetapkan sifat yang puji bagi Allah. Ini dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Maknanya menetapkan Allah itu layak dipuji. Cara yang kedua, puji juga, tetapi kaedah dia adalah mengatakan Tuhan ni tak lemah, tak kurang, iaitu dengan ucapan apa? Subhanallah. Okey, saya berhenti kat sini. Faham ke enggak faham? Dapat? Betul ni? Ke macam mana ni? Saya pun susah hati juga tengok tuan-tuan perempuan ni. Berkerut sini, berkerut sana. Dah 1 jam 14 minit. Alamak, sikit lagi waktu kita. Saya akan berhenti 1 jam setengah. Kena begitu ya. Okey. Tak ada lah, serius tuan-tuan. Okey, faham tak yang ni? Faham ya? Okey. Menetapkan pujian guna kalimah alhamdulillah. Okey, kalau nak menafikan Allah daripada kurang, guna subhanallah ataupun tabaraka. Okey, dah. Sekarang kita terus meringkaskan ceritanya. Tak apa, kita pergi yang ini. Okey, selesai. Maknanya kalau ada orang tanya kita, kenapa terjemahan kau Maha Suci sedangkan itu tabaraka, kita jawab seperti mana jawapan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Lepas tu kalau kawan tanya pula, kalau ayat pertama tu Allah memuji diri dia, bukankah kalau puji Allah ni ucapan alhamdulillah? Tapi kenapa tak guna alhamdulillah? Kita pun katakan kepada dia apa? Ada dua cara nak puji Allah. Salah satu, menetapkan Allah tu sifat puji. Nombor dua, menafikan, menjauhkan, mensucikan Allah daripada sifat lemah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dia kalau tak faham ni, salah saya sebenarnya. Cara saya menyampaikan kurang berkesan.
Hakikatnya Allah yang bantu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang kita pergi kepada persoalan, sebab apa Allah puji diri dia? Kan tadi kita kata, Ibnu Katsir kata ayat pertama Allah memuji dirinya, betul? Kenapa Allah puji diri dia? Kerana hanya dia sahaja yang mempunyai kuasa memerintah. Okey, kenapa Allah puji diri dia pada ayat pertama surah Al-Mulk? Kerana hanya dia sahaja yang mempunyai kuasa memerintah. Kat mana ambil kenyataan yang perkara pertama? Pada ayat ni. Tabarakalladzi, Allah puji kan? Biyadihil mulk. Apa maksud dia? Maha suci Tuhan, kita faham ni adalah pujian Allah. Yang di tangannya, maknanya menguasai pemerintah. Okey, kenapa Allah sebut Maha suci dia? Sebab dia mempunyai pemerintahan. Dia berbeza, ya. Yang ni dipanggil khabar yang didahulukan daripada mubtada. Dia macam, sepatutnya dia boleh juga maksud pemerintahan di tangannya. Yang ini di tangannya pemerintahan. Dia lebih kuat. Okey, Allah mensucikan dirinya, maknanya Allah memuji juga dirinya. Sebab apa? Sebab hanya di tangannya sahaja, hanya dia saja yang menguasai pemerintahan. Okey, jelas dah yang ini. Sekarang kita pergi kepada soalan, kepada perkara yang berikutnya. Berapa luasnya pemerintahan Allah ni? Kerajaan Allah ni luas macam mana? Al-Mulk cerita tak? Al-Mulk tidak menceritakan. Tetapi kalau kita baca Al-Mulk ni, dia ada cerita juga. Ayat pertama tak cerita. Ayat pertama cuma Allah beritahu kat kita, aku puji diri aku sendiri kerana aku hanyalah Tuhan yang mempunyai semua pemerintahan. Hanya aku mempunyai kerajaan. Nak tahu keluasan kerajaan Allah? Dalam Al-Mulk sebenarnya ada. Jadi saya pecahkan dia macam ni. Kerajaan Allah sebenarnya dialah memerintah di dunia dan akhirat. Okey, jelas. Kerajaan Allah di dunia pula boleh dibahagi kepada dua. Di bumi dan di langit. Di bumi dan di langit. Ada tak tempat nombor 3? Okey, kalau yang ni selain dunia, akhirat, ada tak tempat nombor 3? Tak ada dah. Dekat dunia pun dia yang memerintah, di akhirat pun Allah yang memerintah. Maknanya dunia ini kerajaan Allah, di akhirat pun kerajaan Allah. Kerajaan Allah di dunia ni ada di bumi, juga di langit. Kita ni di mana? Kita ni di bumi. Di langit ada apa? Kita baca surah Al-Mulk, bintang-bintang, 7 langit. Di antara bumi dan langit, burung yang terbang. Maknanya Allah ni, dialah yang memerintah bumi dan langit. Kalau langit ni Allah tak nak turun hujan, hujan tak turun. Pemerintah di bawah kesetuhan. Okey, kerajaan Allah di akhirat pula ada 2 tempat je lah. Selain daripada pada mahsyar tu, yang utama ialah neraka dan syurga. Dalam Al-Mulk ada tak cerita tentang neraka? Al-Mulk ada tak cerita tentang syurga? Ada. Okey, dah faham yang ini? Setakat ni keluasan kerajaan Allah. Okey, yang saya bawa pecahan-pecahan ni sebenarnya ada dalam surah Al-Mulk lah. Okey, nanti kita akan isikan tempat kosongnya nantilah. Habis 30 ayat tu takkan isi. Kerajaan Allah di dunia ayat berapa ke berapa, kerajaan Allah di akhirat nanti ayat berapa ke berapa. Kerajaan Allah di dunia di bumi ayat berapa ke berapa, ayat kerajaan Allah di langit ayat berapa, nombor berapa. Sampailah kerajaan Allah di akhirat, di neraka ayat berapa cerita pasal neraka, ayat berapa cerita pasal syurga. Tapi hujungnya membawa kepada apa? Kerajaan Allah di dunia dan akhirat. Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua. Ada lagi dalam 9 minit untuk kita tamatkan
pembelajaran kita pada malam ini. Kalau nak terus sampai 11, saya ikut je tuan-tuan dan puan-puan. Nak sampai waktu sepertiga malam yang terakhir pun boleh. Tapi tuan-tuan je lah saya nak balik. Okey, setakat ni pada faham tak? Okey, kenapa kita terus yang berikutnya ya. Okey, nombor 2 ni berasal apa? Fakta yang kedua daripada surah Al-Mulk tadi, kan tadi Allah memuji dirinya kan? Yang pertama, sebab dialah yang mempunyai pemerintahan. Okey, di tangannya pemerintahan. Yang kedua, Allah mengatakan dia berkuasa atas setiap sesuatu. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Setiap sesuatu tu apa? Sebutkan contoh. Semualah. Okey. Ambil kat mana fakta nombor 2 yang ke ujung tu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya apa? Dan dialah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, ayat yang hujung ni kan Allah kata dia berkuasa atas tiap sesuatu kan? Ada berapa kekuasaan dia dalam surah Al-Mulk? Daripada ayat hujung ni Allah bawa kita, nak tahu tak aku ni berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Apa dia? Bukti nombor 1, bukti nombor 2, bukti nombor 3 sampai nombor 15. Jadi di sini kita dapat fakta pada ayat yang pertama ni juga. Yang kedua, Allah beritahu dia berkuasa atas tiap sesuatu. Okey, dalam ni ada nama apa? Qadir. Qadir ya? Qadir. Okey. Okey ya. Kita nak tengok apa makna Allah tu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi kata, Ibnu Abbas mengatakan, di tangan Allah ini kekuasaannya segala kerajaan. Allah memuliakan, Allah menghinakan. Siapa yang Allah nak? Allah boleh menghidupkan, Allah boleh matikan. Allah boleh jadi orang tu kaya, Allah boleh jadi orang tu miskin. Allah dah yang boleh memberi, Allah yang boleh menolak sesuatu. Sebenarnya kenyataan ini boleh dikuatkan dengan ayat surah Ali Imran 26. Fahamkan ayat-ayat ni kan? Ayat ni dia menyokong kepada makna Allah tu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ni ayatnya bunyinya apa ni? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat surah Al-Mulk nombor 1 dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya ayat 26 surah Ali Imran ni surah Ali Imran. Ayat 26 ni yang hujung ni nak tahu innaka ala kulli syai'in qadir, kena baca atas ni. Ni dan ni. Apa tu ni tu? Tengoklah terjemahannya. Kan hujungnya Allah kata bawahnya, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sama tak ayat hujung ni dalam surah Al-Mulk tadi? Sama. Tapi dalam ayat ni Allah sebut contoh dia berkuasa apa? Allah kata apa? Dialah yang adanya nak tahu kan, baca ke atas tu. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai pemerintahan, engkaulah yang memberi pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Sebab tu banyak kita tak sangka. Dulu memerintah, Allah cabut kuasa pemerintahan, Allah bagi pada orang yang memerintah. Suatu hari nanti Allah akan buat apa? Allah boleh tarik balik pemerintah tu, Allah bagi balik, Allah boleh cabut siapa yang Allah kehendaki. Nampak? Kemudian Allah juga kata, engkau jugalah yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang menghina siapa yang engkau kehendaki. Sampailah hujung ayat. So, surah Ali Imran
Ayat 26 ni membantu untuk mentafsirkan makna Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Contohnya apa? Contohnya memberi kekuasaan kepada siapa yang Allah pilih. Allah juga boleh cabut kekuasaan siapa yang dia pilih. Allah berkuasa nak hina siapa-siapa, Allah berkuasa nak muliakan sesiapa. Okey, faham tak setakat ni? Ada 4 minit lagi sebelum kita tamatkan. Panas ke? Okey, setakat ni dapat tak maklumat yang nombor 1? Panjang lagi ni, slide saya ni sebenarnya ada 130, saya baru sampai 97. Tapi tak apa, menandakan kita ni lemah kan. Allah yang berkuasa. Okey, daripada ayat tadi tu ada 3 nama Allah. Salah satu ayat yang tadi tu, ini kalau belajar Asmaul Husna, nama Allah berkuasa ni ada 3 tau. Al-Qadir, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru. Yang paling banyak Al-Qadir. Kedua sikit, yang sikit bawah sikit Al-Qadiru, yang paling sedikit Al-Muq. Tetapi ketiga-tiga ni menunjuk Allah Maha berkuasa. Okey, so yang dalam ayat 1 Al-Muq tadi, antara nama 3 ni yang mana Allah gunakan? Nombor 1. Okey, selesailah. Nak masuk pengajaran. Pengajaran ni penting. Inilah hasil tadabbur kita yang kita nak belajar. Ada soalan? Kakak-kakak, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan dan perempuan, ada soalan tak? Ayat pertama, faham? Okey, ayat pertama faham ya? Risau saya ya. Tidur tak lena saya kalau tuan-tuan tidak dapat apa yang tuan-tuan hajatkan. Besar pahala tahu menunaikan hajat orang ni. Jadi saya harap tuan-tuan boleh faham ya. Okey, apa pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil? Nombor 1. Nombor 1, bermula daripada hari ini, teruskan untuk mensucikan Allah daripada sifat lemah, sifat kurang dan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimah apa? Subhanallah pun boleh, Alhamdulillah pun boleh. Okey. Yang kedua, semua kerajaan yang ada di muka bumi ini dan di akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengatur mengikut kehendaknya. Allah ni dia berkongsi dengan siapa-siapa tak dalam memerintah? Tak. Nak tahu jawapannya tak? Allah nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat nombor 2 ni. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Okey, ni nota tambahan. Tak ada dalam yang saya bagi tu. Saya buat tambah sikitlah. Okey, rujuk surah Al-Furqan ayat nombor 2. Dan nombor 3, pengajaran nombor 3 yang kita boleh dapat pada malam ni adalah, kalau kita terjemahkan Tabaraka tadi Maha Berkat kan, kita akan dapat dia punya maklumat kat situ. Lafaz Tabaraka diiring lepas tu dengan kalimah mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Daripada ayat itu, jika terjemah Tabaraka tu berkat, dia akan menunjukkan keberkahan Allah yang menyeluruh dan mencakupi semua kerajaannya. Maksudnya pelajaran dia adalah, kalau kita terjemahkan Tabaraka Maha Berkah, kemudian Allah kaitkan Maha Berkah tadi dengan Al-Mulk, kerajaan Allah ada di mana? Di dunia, di akhirat, di bumi dan di langit, membawa makna kerajaan Allah di bumi tu ada keberkahan, kerajaan Allah di langit tu ada keberkahan, kerajaan Allah kat dunia ada keberkahannya, di langit, di akhirat ada keberkahan. Macam mana tahu ada berkah? Kerana ada perkataan Tabaraka di depannya. Yang berikutnya, Allah berkuasa atas setiap sesuatu dengan kekuasaan yang sangat sempurna. Okey, ada satu hadis panjang. Hadis ni sangat penting. Kalau belajar, pernah belajar tentang takdir tak? Takdir. Kalau belajar pasal takdir,
tahulah pasal kekuasaan Allah tu. Ingat tak rukun takdir ada berapa? Kalian belajar takdir kena faham 4 benda, 4 rukun tu. Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat ke memang tak ingat? Boleh saya lanjutkan sikit lagi ke macam mana ni? Boleh? Adik awak tarik sikit benda tu kat sini. Buat. Saya biasa saya berdiri, kekelam ni je saya duduk. Sebab tu pinggang saya selalu sakit. Allahu Akbar. Tempat duduk Okey. Lemah lembut jadi duduk ni, tolak Okey, nampak tak? Nampak? Okey. Kalau belajar tentang takdir, dia ada 4 rukun. Okey, pen merah nampak? Pen biru? Tak ada. You marah? Okey. Nombor 1, rukun takdir yang pertama ingat, dia cerita tentang takdir yang telah tertulis. 1. Yang kedua, dia ada kaitan dengan ilmu Allah. Dan yang ketiga, ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Dan kalau belajar tentang takdir, qada qadar, kena faham yang keempat, kena belajar tentang kehendak Allah. Inilah dia panggil 4 prinsipal dalam qada qadar. 4 rukun qada dan qadar. Kaitan dengan pembelajaran kita malam ni adalah pada kalau cerita pasal takdir, mesti tak lari cerita tentang Allah berkuasa. Kalau cerita pasal takdir, kena faham Allah ni berkehendak. Dia boleh turunkan, dia boleh tak turunkan, sebagainya. Kalau belajar pasal takdir, kena faham dia ni dikaitkan dengan ilmu Allah. Benda tu belum jadi, Allah dah tahu. Dan kena faham semua itu telah ini dipanggil rukun dalam qada dan qadar. Jadi surah Al-Mulk ni sebenarnya dia akan membawa kita kepada apa? Kepada ni, Allah berkuasa atas setiap sesuatu dengan kuasa yang sangat sempurna. Sebab itu saya tutup dia cerita ni dengan kisah Abdullah bin Abbas. Dia telah naik di belakang Nabi membonceng. Nabi masa tu dia masih kecil. Mana mikrofon dia? Jatuh dah dia. Sikit lagi boleh tak? Besok cuti kan? Besok cuti. Okey, kejap sikit lagi Bismillah. Okey, lepas tu Nabi mengajar. Nabi kata apa? Wahai budak, sesungguhnya aku ingin ajar kepada kamu beberapa perkataan. Nabi kata, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan dapati dirinya di hadapan kamu. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Okey. Lepas tu okey. Kemudian Allah kata lagi, kemudian Nabi kata lagi, ini sangat penting juga. Nabi kata, hai budak, sebab dia masih kecil, duduk belakang Nabi membonceng. Bayangkan budak kecil duduk belakang Nabi, naik kenderaan seronoknya, duduk belakang Nabi. Nabi ajar, Nabi ambil kesempatan, Nabi ajar. Ketahuilah bahawa jika seluruh umat ini bersepakat untuk beri manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka sama sekali tidak akan dapat bagi manfaat kepada kamu, melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Dan sekiranya mereka ni sepakat untuk memudaratkan kamu, bahayakan kamu dengan sesuatu, mereka tak akan mampu untuk memudaratkan kamu, melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas kamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Faham tak? Hadis ni mengajar apa kat kita? Hadis ni membawa kita kepada ayat pertama tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ingat sampai bila-bila. Kalau ada orang nak mudaratkan kita, kalau Allah tak benar, tak akan boleh berlaku. Kalau ada orang nak bagi kebaikan pada kita, kalau oleh halang, tak ada siapa yang boleh beri dia. Okey.
Ringkaskan lagi hujungnya. Kalau boleh juga ya, pengajaran yang hujungnya, kalau boleh tolong amalkan nama Allah Al-Qadir, nama Allah Al-Mulk, kaitan dengan doa tadi tu, zikir tadi kan, ada perkataan Al-Mulk, Allah tu berkuasa, antaranya doa ni. Biasa tak amal doa zikir pagi petang? Ya? Ini doa petang. Contohnya Nabi kata apa? Amsayna wa amsal mulku lillah. Ini ayat kita nak belajar. Mulku lillah, mulku lillah. Nabi apabila dia tahu dan Quran Allah bagi tahu dia berkuasa, maka Nabi gunakan ayat itu jadikan zikir dia. Contohnya Nabi kata apa? Telah berpetang-petang kami dan berpetang-petang segala kerajaan itu milik Allah. Ni cari balik zikir pagi petang. Lepas tu boleh amal juga zikir puji Allah dalam kehidupan. Sebab begini, dalam kelas tadabbur saya selalu sebutkan, balik pada kelas macam mana nak amalkan ayat ayat tu. Jadi cara nak amalkan ayat Allah tu berkuasa, pemerintahan di tangannya, gunakan dalam zikir, menyebut tentang statement tu. Kita belajar, kita mengakui kita beriman hanya di tangan Allah berkuasa. Allah tu berkuasa atas sesuatu. Tapi macam mana nak selalu ingat? Maka amalkan dalam zikir. Contohnya zikir selepas sembahyang ni. Allah, sikit lagi. Cuma zikir ni saya rasa ramai orang Melayu tak amal. Inilah sunnah Nabi. Rasanya sampai kat sini je kot. Ni, dia sampai dekat sini je. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama tak macam ayat surah Al-Mulk kan? Nabi sambung sikit panjang. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Apa makna dia? La ilallah kita faham. Terjemahannya Allah kata apa? Ya Allah, tiada kuasa yang dapat menghalang terhadap apa sahaja yang Engkau berikan, dan tiada kuasa dapat memberi terhadap apa sahaja yang Engkau halang. Tiada yang akan manfaatnya kekayaan itu kepada orang yang memilikinya apabila azabnya telah datang. So tolong amal zikir ini selepas solat. Zikir wirid selepas solat. Bukan sekadar yang ini, tetapi ada yang ni. Bisingnya slide ni ya. Ni. Ni ya. Allahumma la, termasuk yang inilah zikir. Paling pendek pun sampai sini je. Kalau nak hafal, ni suruh rasanya semua hafal kan? La ilaha illallah syarika lahul mulk wa lahul hamdu. Lahul mulk kita belajar tadi. Biyadihil mulk. Alhamdu sebab subhana depan, lepas tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuklah yang lain-lain itulah sama juga. Nanti tengok nota ya, kita dah ringkaskan. Okey, cukuplah. Semuanya sama je, zikir pagi petang itulah. Ada yang baca 100, ada yang baca 50. Dan terakhir sekali, kita tutup dengan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jangan minta ya kepada pokok-pokok, jangan minta kepada kubur-kubur ya, jangan minta kepada mana-mana ya, minta tolong kepada Allah. Kerana Allah tu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Seperti mana Allah sebut dalam surah Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Okey, selesai. Untuk malam ni 1 jam 40 minit. Ada apa-apa soalan? Tuan-tuan ada apa-apa soalan, pertanyaan? Yang belah sana dapat maklumat Pak Cik? Saya Pak Cik ya? Alhamdulillah. Tambah muda Pak Cik ni nampaknya. Apa petuanya Pak Cik ya? Okey. Ni adik-adik ke depan dapat maklumat untuk ayat pertama. Tahu macam mana nak amal ayat pertama? Boleh ya? Ni kakak depan belah sini dapat? Yang sini dapat? Siapa yang tak dapat nota? Banyak tak yang tak ada nota? Oh, ya, kebanyakan ada nota lah. Tapi saya ada bagi maklumat tambahan sikit by sikit, insya-Allah. Nanti untuk siri yang kedua kita jumpa pada sambil tu boleh kemas saya dah masuk semua dalam handbag cepat. Masuk semua. Nanti senang. Tutup takbir kafarah terus kita keluar. Tak betul. Penting masa ni. Tak betul. Saya tak bohong ni. Okey. Bulan 11 insya-Allah untuk siri yang kedua
Okey, begini. Siapa yang biasa masuk dalam Telegram, selewat-lewatnya saya akan upload nota pada sehari sebelum kelas lah. Okey, insya-Allah saya usahakan. Kelas siri yang kedua, Al-Mulk, bermula ayat 2, kita akan belajar pada 16 hari bulan 11 minggu yang kedua, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1440 Hijrah. 8 Rabiul Awal 1440 Hijrah bersama 16 hari bulan 11 2018 pada minggu yang ke-3 Jumaat pada bulan 11. Kan? Jelas? Okey. Mohon ampunan maaf atas segala kekurangan, kelemahan. Semoga Allah beri rahmat kepada kita semua. Semoga Allah mencapakkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhlah majlis kita dengan kita membaca tasbih kafarah. Semoga Allah mengampunkan kalau kita ada melakukan dosa sepanjang berada dalam majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.